Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pembentangan berkenaan dengan subjek pembangunan masyarakat. Terlebih dahulu saya kenalkan ahli-ahli kumpulan kami. Yang pertama, Muhammad Ridwan bin Taharudin, nombor matrik 276568. Yang kedua, saya Muhammad Amirul Azli bin Razali, nombor matrik 276544. Yang ketiga, Ahmad Firdaus bin Rashid, nombor matrik 276469. Nombor 4, Muhammad Ridwan bin Muhammad Hamdan, nombor matrik 276567. Nombor 5, Zulhanafi bin Muhammad Aidin, nombor matrik 27672732. Yang keenam, Muhammad Hafiz bin Muhammad, nombor matrik 276773. Dan yang terakhir, nombor 7, Syarifah Zainab Al-Muhdar bin Syed Muhammad, 276713. Masyarakat orang asli. Orang asli merupakan perkataan generik bahasa Melayu yang digunakan secara rasmi di Malaysia bagi merujuk kepada orang asal yang menduduki semenanjung tanah Melayu sejak azali lagi. Secara rasmi, terdapat sekurang-kurangnya 18 suku daripada etnik orang asli di semenanjung tanah Melayu. Mereka dikategorikan kepada 3 kumpulan utama berdasarkan genetik dan asal usul. Negara kita kaya dengan budaya dan adat resam berbeza. Seperti masyarakat lain, orang asli mempunyai budaya, adat resam, bahasa dan perayaan tersendiri. Orang asli adalah satu entiti masyarakat Malaysia yang tersebar di seluruh negara di semenanjung kecuali Perlis dan Pulau Pinang. Masyarakat ini boleh dikategorikan kepada 3 kumpulan utama, iaitu Melayu Proto, Senoi dan Negretu, serta terdapat 6 suku asli bagi setiap kumpulan utama berkenaan. Suku berkenaan adalah antaranya adalah Medri, Lanoh, Kensiu, Batik, Kintak, orang Kanak, orang Selentar dan sebagainya. Masalah masyarakat orang asli. Menurut Jabatan Pembangunan Orang Asli JAKWA, kadar keciciran sekolah menengah dalam masyarakat itu semakin meningkat dan mencapai 51.06% pada tahun 2018. Antara sebab yang dibangkitkan dalam forum itu ialah pelajar orang asli ini dibuli dan dihina oleh kaum lain menyebabkan mereka berhenti sekolah. Ia turut menyimpulkan diskriminasi dan rasa takut kehilangan identiti sebagai faktor kepada perkara itu. Bagi pengurusi jaringan orang kampung orang asli semenanjung Malaysia, Tejah Yak Chopir, dan pengurusi jaringan perkampungan orang asli Johor, Dolah Tekoi, punca perkara itu tidak lain dan tidak bukan bermula daripada ibu bapa. Mereka berkata golongan lain merasakan kedudukan mereka lebih baik daripada orang asli dan tidak diberikan kesedaran berkenaan pada masyarakat itu. Pelajar ini kalau tak belajar daripada orang dewasa, mereka tak tahu istilah atau perkataan tertentu yang rasis terhadap kaum lain. Jadi bagi saya ia mewujudkan kerana orang dewasa sebelum ini. Antara masalah masyarakat orang asli yang lain dapat saya kaji di sini adalah menerusi Profesor Teo Kok Siong dari Institut Kajian Etnik dari Universiti Kebangsaan Malaysia juga tidak menafikan didikan di rumah antara punca amalan membuli dan mengejek. Selain itu, menurutnya bahasa yang ditutur lebih-lebih lagi oleh anak-anak adalah cerminan sosial dan moral tentang didikan yang diterima di rumah daripada ibu bapa. Anak-anak didapati banyak meniru daripada golongan dewasa. Jadi ini penting kerana bahasa tidak sopan bukan sahaja boleh membangkitkan emosi yang mempunyai impak psikologi mendalam pada pihak yang dipersenda dan dihina. Ia juga sebenarnya memperlihat moral kita yang agak rendah, katanya. Okey. Selain daripada itu, pengarah kita Profesor Ulum Dr. Azmi Amri Baharudin pula berpendapat ia berkaitan dengan defisit sosial sedia ada dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum, di mana terdapat perbezaan yang jelas yang menjejaskan komunikasi.
apa yang disuarakan oleh peserta forum yang dilakukan dalam satu forum menjelaskan bahawa halangan dan cabaran masyarakat orang asli penuh dengan adat. Kepercayaan mereka lebih kepada unsur alam semula jadi. Struktur sosial lebih pada pentingkan sikap kerjasama di antara satu sama lain. Struktur sosial iaitu masyarakat orang asli biasanya akan yakin kepada tok batin. So, oleh itu, untuk mempercayai perubatan moden adalah agak sukar kerana mereka lebih kepada produk-produk akar kayu. Simpulkan bahawa masyarakat orang asli mempunyai adat resam yang unik dan keunikan inilah yang sebenarnya menjadikan mereka lebih stabil sama ada dari sudut sosial, ekonomi dan juga politik. Kita dapat lihat betapa mereka menjaga hubungan baik dengan alam sekitar, manusia dan supernatural. Hal ini supaya masyarakat dapat hidup dalam keadaan harmoni, aman sejahtera tanpa unsur hasad dengki, khianat, dendam dan unsur-unsur negatif yang lain. Seperti yang kita tahu, masyarakat ini amat menjaga hubungan baik dengan alam sekitar kerana majoriti daripadanya masih tinggal di dalam hutan dan masih mengamalkan cara hidup tradisional. Sememangnya orang asli dan hutan sudah sinonim dan tidak dapat dipisahkan lagi. Dan kita dapat lihat mereka amat bergantung kepada sumber hutan dalam kehidupan sehari-hari. Justru menjadi tanggungjawab bersama untuk memastikan masyarakat ini terus maju ke hadapan dan tidak ketinggalan dalam masyarakat. Sekian itu sahaja daripada saya. Setakat adeh taleh juan. Semoga hid berbakit nek ku lain arif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.